Dia sebut berkenaan dengan azan ini. Dia kata bila dengar Bilal azan, makan dan minumlah, sehingga kamu dengar Abdullah ibn Ummi Maktum azan. Sebab dia kata Abdullah ibn Ummi Maktum ini dia buta. Jadi dia kata selagi tak ada orang bagi tahu dia masuk subuh, dia tak akan azan. Maknanya Abdullah ibn Ummi Maktum bila masuk azan, bila masuk waktu subuh. Dan Nabi kata makan dan minumlah sehingga dengar Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi berpandukan kepada ayat Quran tadi kita baca dan berpandukan kepada hadis tadi, kita mula puasa bila masuk fajar. Bila masuk fajar. Now, timbul persoalan kan? Sebab sebenarnya kalau saya kata timbul persoalan kita waktu imsak, sebenarnya timbul persoalan lebih daripada itu. Hadis Nabi SAW, Nabi berhenti makan bila? Dia cakap tadi benda tu kan? Bila Abdullah ibn Ummi Maktum berhenti makan, mula puasa. Tapi Nabi berhenti bila? Nabi berhenti. Dia berhenti makan ya? Zaid bin Thabit dia cerita kepada Anas bin Malik. Kita belajar hadis di sini, jadi saya huraikan sedikit. Anas bin Malik ini tuan-tuan dan puan, dia bila Nabi SAW wafat, dia masih muda, kecil lagi dia. Jadi tuan-tuan akan tengok Anas ni dan juga Abdullah ibn Umar dan Abdullah bin Abbas, mereka ni banyak meriwayatkan hadis. Ada orang cuba nak kelirukan kita. Dia kata macam mana Anas boleh riwayat daripada Nabi, dia muda lagi kan? Dia muda, umur 3 tahun, takkan dia nak riwayat daripada Nabi? Dia kata pelik. Sebab apa Anas meriwayatkan daripada Nabi? Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan baca hadis, sebab tu saya kata penting bila kita belajar hadis. Dan kalau tuan-tuan nak beli, saya cadangkan hari itu, kalau di Malaysia tuan-tuan nak beli Sahih Bukhari, beli yang jauh ini. Kalau nak belajar, nak belajar sedikit berkenaan hadis ni, beli yang jauh. Sebab yang Rumi dia ringkaskan sanad sampai kepada sahabat saja. Macam hadis ni dia ringkaskan kepada Anas bin Malik. Anas meriwayatkan. Timbul persoalan, macam kita kata tadi, Anas kecil lagi masa Nabi wafat, macam mana dia meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW? Kan? Kalau tuan-tuan beli yang jauh ni, sanad dia lengkap sampai daripada sahabat kepada Bukhari. Sanad dia lengkap. Itu yang kita cadangkan kalau kuliah-kuliah di sana, kita belajar kitab Sahih Bukhari, kita cadangkan supaya beli yang jauh. Sanad dia lengkap dan kita mudah belajar. Sebab kalau tuan-tuan tengok, saya bagi contoh Anas bin Malik. Kalau hadis riwayat Anas bin Malik, dia mesti datang daripada sahabat yang lain. Maknanya dia dengar sahabat yang lain menceritakan kepada dia, dan sahabat itu mendengar daripada Nabi SAW. Jadi yang tu, kalau orang tanya kita mudah jawab, insya-Allah. Terus Anas bin Malik meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit. Bila orang tanya Zaid bin Thabit, Nabi berhenti makan sehingga bang subuh, berapa lama tempoh masa? Bila ditanya Zaid bin Thabit berapa tempoh lama masa Nabi berhenti makan dengan waktu dia kata qad 50 ayat, lebih kurang 50 bacaan ayat Al-Quran Al-Karim. Lebih kurang 50 bacaan ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, dua persoalan. Pertama, para ulama hadis membincangkan bagaimana kedudukan hadis ini dengan ayat Quran tadi dan hadis tadi. Nabi berhenti 50 bacaan ayat Al-Quran, tapi dia suruh kita makan sampai, dia suruh sahabat makan sampai dengar Abdullah ibn Ummi Maktum dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata wa kulu washrabu, akhirnya minal fajr, makan dan minumlah sehingga fajar. Dalam ilmu hadis dan ilmu tafsir ni kita panggil macam mana kita nak selaraskan kedua-dua hadis. Nampak macam bercanggah kan? Nah, kata macam ni, tapi Nabi buat macam ni. Kedua-dua hadis yang sahih dan ayat Al-Quran Al-Karim. Macam mana dia kedudukan?
Bila bertembung, para ulama hadis membincangkan, bila bertembung kedua-dua hadis sahih, bila bertembung antara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata Nabi, fi'lan Nabi dan qaulun Nabi, yang mana kita akan pilih? Yang mana kita akan pilih? Antara perbuatan dia dengan kata-kata dia. Yang mana kita akan pilih? Cuba fikir tengok. Berpandukan pada hadis ni, yang mana kita akan pilih? Para ulama akan pilih yang mana? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok bila kita kembali kepada belajar hadis, dia akan dikategorikan kepada beberapa. Salah satu adalah kita akan bagi qasaisul rasul, khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Contoh-contoh qasaisul rasul ini, dia kahwin lebih daripada 4. Nanti ingat dulu. Dia kahwin lebih daripada 4. Dalam satu masa Nabi pernah ada isteri berapa? Dalam satu masa yang sama. Dia isteri dia jumlah semuanya 12. Dalam satu masa isteri dia 8 orang. Okey, 8 orang. Itu qasaisul rasul. Apa lagi qasaisul rasul? Contoh, bila kita sebut tentang puasa, apa dia qasaisul rasul? Puasa wisal. Apa dia puasa wisal? Bersambung. Bersambung puasa wisal. Qasaisul rasul. Apa lagi contoh qasaisul rasul? Isteri Nabi, bila Nabi wafat, ada tak orang boleh kahwin dengan isteri Nabi? Tak boleh. Isteri Nabi semua ummahatul mukminun. Ibu-ibu orang mukmin tak boleh kahwin. Okey, tak boleh kahwin dengan dia. Qasaisul rasul. Banyaklah contoh-contoh, insya-Allah. Sembilan selepas ini kita akan belajar tentang qasaisul rasul. Jadi berpandukan kepada perkara-perkara yang sebegini, para ulama hadis dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bila bertembung antara bila ada percanggahan, bukan percanggahan tapi ketidakselarasan antara kata-kata Nabi dan perbuatan perbuatan Nabi, yang mana yang akan kita pilih? Yang akan kita pilih adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertama. Jadi kalau tuan-tuan bangun dah lewat kan, belum masuk fajar lagi, kata dah lebih 5 minit, berpandukan kepada ayat Al-Quran Karim dan hadis yang sahih tadi berkenaan dengan azan subuh, kita boleh makan. Dan juga kalau tuan-tuan bangun belum makan lagi, memang utama makan. Kerana sahur itu berkat bagi kita. Sahur itu bukan. Walaupun sesisik satu orang panggil sisik minum bukan seteguk sikit minum macam kalau a sip of water kan, tak tahu orang Melayu panggil apa kan, a sip of water. Now dan kedua berkenaan bila dan saya kata qad 50 ayat. Ini saja kita nak ingatkan sama-sama kita menjelang Ramadan ini, besok masuk Ramadan. Kalau saya tanya tuan-tuan, sebab apa Zaid bin Thabit bila dia nak bagi tahu jarak masa, dia bagi tahu ayat Quran, jumlah bacaan ayat Quran. Ada kita sangat kalau kita tanya nak pergi Nada ni berapa lama? Kita kata lebih kurang bawa kereta setengah jam contohlah. Kan? Kita akan kata macam tu. Dan mungkin setengah orang kalau kita tanya nak pergi ke mana-mana, jawab dia kata kalau jalan kaki 10 minit lebih kurang macam tu kan. Tapi Zaid bin Thabit dia kata baca Quran. Contoh boleh agak pun apa. Contoh boleh agak. Ibn Qayyim dia bincangkan benda ni. Dan sebab tu saya kata kepada tuan-tuan dan puan, kita nak baca dan tahu pendapat ulama-ulama yang seperti ini, sebab dia membaca mendalam. Kita kadang-kadang kita tengok 50 ayat, 50 ayat, kita tak baca lebih daripada itu. Tapi Ibn Qayyim bila membicarakan hadis ini, dia kata sebab Zaid bin Thabit menggunakan perumpamaan bacaan ayat Quran, sebab